سيالا ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وهما من أعظم النعم وكفى بهما من النعمة. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Selamat malam penutum-penutum semua yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu taala semua. Moga-moga kita dapat malam ni bersama pula dengan hidayah taufik tiap malam Khamis. Sama-samalah kita ambil masa lebih kurang sejam lebih untuk kita main mengaji dengan cara tadah telinga melalui dengan laisuk dan hak baba Syanon Faruk kita di Batas Baru ni. Sebagaimana yang kita maklum tiap-tiap malam Khamis berjumpalah dengan ambo mari muzakarah sakut dengan hukum ahkam Allah Ta'ala sebagaimana yang wajib di atas kepala kita masing-masing, sama adalah lelaki atau perempuan, kaya sesak dan bertamneng tak ada bertamneng dan janguk huduh, semua kita bila jadi seorang mukallaf maka wajiblah kita kena mengaji selepas nak ilpah fardu ain. Baiklah kita mengaji fiqh untuk nak mengesah halal batal dan sah apa nama ni suci, sah batal, cara bak apa sajalah. Dan juga kita ngaji usuluddin pula, cara bak i'tikad pegangan kita, dan juga kita ngaji tasawuf sebagai nak menyucikan hati kita. Maka tiga-tiga ning dan wajiblah di atas tiap-tiap orang mukallaf kena mengaji nak ilpah fardhu ain. Supaya kita lepas pada tututan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang lepas pada tu lagi dia takkan fardu kifayah. Itu baiklah. Kemudian Allah Ta'ala izin kepada kita dapat boleh bersama pula pada malam ni. Banyaklah kita syukur dan terima kasih kepada Allah SWT. Allahumma lakal hamdu wa lakas syukru. Bagi Allah Ta'ala lah yang amat terpuji, dan bagi Allah Ta'ala lah yang kita banyak syukur terhadap Allah SWT. Alhamdulillah. Malam ni pula kita mari sambung minggu hak lepas kemarin. Minggu hak lepas kemarin kita ngaji fiqh sakut dengan rukun semaya. Tajuk malam ni rukun semaya kita nak perlalah. Baru ni tetap kala malam kemarin dulu nung, malam Khamis minggu kemarin.
Dah, kita apa nama ni, kita mari royak cara ijma. Bila atas jalan satu persatu ijma, lepas tu nak royak tafsir sosok dalam 13 rukun. Dah, kita dengar dah baru ni rukun semaya ada 13. Atas kaum masyhur 13 perkara. Yang pertamanya niat, yang keduanya dah takbir, yang ketiga diri betul, yang keempat baca Fatihah. Dan yang kelimanya rokok serta tamakninah. Yang keenam iktidal serta tamakninah. Yang ketujuh sujud 2 kali serta tamakninah padanya. Yang ke-8 duduk antara 2 sujud serta tamakninah padanya. Dan yang ke-9nya duduk bagi tahiyat akhir. Yang ke-10nya diri baca tahiyat akhir. Yang ke-11nya selawat Nabi dalam tahiyat akhir. Yang ke-12nya adalah salat yang pertama. 13 tartib kebanyakan rukun. Jadi rukun hak mobilah tu dikatakan rukun semaya tu. Wajiblah kita kena buat kena dia ada pula. Dan dia ada pula hak rukun kauli kata 5 perkara. Dan mulai pada takbiratul ihram, baca Fatihah, baca tahiyat akhir. Dan lagi pulaknya selawat Nabi la tahiyat akhir, lepas tu salat yang tamu. Ini juga rukun kauli, rukun bahasa tubik pada mulut kita. 5 tempat tu. Yang lain pada 5 tu hal lain jadi sunat aba'ah dengan sunat hai'ah. Dah baik. Yang keduanya rukun fi'li, rukun buatan. Ada ni. Dah ada ni. Yang tamunya berdiri betul. Yang keduanya rokok. Yang tiganya iktidal. Yang keempatnya dah sujud 2 kali. Dah sujud 2 kali. Yang kelimanya duduk antara 2 sujud. Dah yang keenam tu duduk bagi tahiyat akhir. Ni tu hak rukun tu kita buat kena lah. Kalau tak kena ke tak sah enggak ni rukun hak wajib. Jadi 5 dengan ni jadi 11. Lepas tu ada 2 lagi tu. Dah ada 2 lagi tu ialah kena kepada niat dengan tartib. Habis 13 ni. 13 ni pun kalau wasa bagi orang tak ada amati, bagi orang tak ada wasa besar dengan bab semaya tu, belana tu semaya tak boleh nak bila. Tanya rukun semaya je nak weh 13. Cuba bila weh tubik ni, tubik 4. Tak tubik 13. Nak ayat tak pada dah. Oleh demikian tu, marilah kita bersama pada tiap-tiap malam Khamis, giliran ambo ni ambo nak kecek bab semaya weh habis 13 rukun. Dah, we habis 13 hukum supaya nak masuk le golongi kita ni orang jaga semaya. Dah, kita orang jaga semaya, pero semaya ni mengikut pada Abu Laisi, dia katanya lepas seksa kubur. Ni untung ni. Dah, penuntung hak kita takut sini sekali ni. Nah, Abu Laisi kata 4 perkara orang lepas pada seksa kubur, yang tamu orang pero semaya. Nah, pero semaya pun ambo dak royak tu kena semaya sokmu. Nah, semaya dah lewat ketu dan selaginya semaya dengan belajar. Kita cek ni molek. Kata ada 3 perkara tu kok. Nah, orang panggil tak jaga semaya dah. Habis atas semaya dengan sepenuh jaga semaya ni menjadi sababkan lepas kita seksa kubur. Allah besarnya dah. Habis itulah kita ambil dengar, kita semaya katik, kita mengaji katik. Supaya kita nak masuk lah kita orang jaga semaya. Yang kedua kata Abu Laisinya, orang nak lepas seksa kubur mana orang yang baca Quran. Hari-hari pun dah kita duduk galik-galik pun kena baca ke Quran. Sebab ia jadi bekal kita lepas pada mati. Hak kita duk pergi ke sana, ke sini, ke situ, ke sini tu hak tu belum tentu. Nah, bacalah Quran, boleh seayat, 2 ayat, boleh sepipi 2 muka, atau lepas maya zuhur sepipi, lepas maya asar sepipi. Istiqamah lagu tu semua insya-Allah mengikut alim ulama akan kita ni boleh dapat selamat dalam kubur melalui nasabak kita baca Quran. Pas Nabi pun ya ada sebut Iqra'ul Qur'ana, bacalah kamu akan Quran. Fa innahu, kana sungguhnya Quran ni penutung yati yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi. Syafi'an boleh syafaat, boleh tolong orang jumpa baca. Tak ada kira lah siapa-siapa dia Ma'iyah ko, baca atau Dollah ko, atau Aisyah ko, atau Mamak ko, atau Rasik ko, atau Rakiyah ko, atau Kamah dia, Be'uk dia, tak ada kira lah.
Baca tilah kat mah beuk dah bela-bela duk jual, bela-bela nak pergi di mana saja. Baca Quran ni sebagai jadi sabab untuk kita lepas esok kubur. Kalau duk baca dah, kita peringat sekali lagi. Sebabnya ada ulama sebut lepas esok kubur. Tu yang kedua. Sama kita nak masuk cara, kita waktu baik hak ni dulu. Nak oyak besarnya semaya. Yang ketiganya pula penutung adalah di antara sedekah. Sama ada sedekah hak wajib tu matelah dah, hak zakat tu. Hak sunat-sunat pun kita sedekah lah. Sama ada kita sedekah melalui duit, sama adalah kita sedekah melalui buah kayu, sama adalah kita sedekah melalui dengan makan ni, sama adalah kita sedekah dengan ikan, sama adalah kita sedekah tu sutong. Tu kena kebeuk kat mah lah dia. Tak ada apalah pia-pia pun. Tapi nak ayat kata begitulah, bila-bila lagi orang dia berjual agak dah. Sikit banyak tu kita adalah sedekah supaya kita nak bekal, nak makan lepas pada mati. Hak labah sekut dua tu belum tentu lagi tu. Dah ke? Yang ketiga, yang keempatnya nak uwi kita selamat dari kubur, kata Abu Laisi, ialah di antaranya kita banyak zikir. Lapar subhanallah tasbih wi banyak. Hidup dengan mulut. Duk saja subhanallah, subhanallah. Tu di antara. Baiklah. Ini kita mai masuklah hak baru minggu baru ni kita sudah bila dah rukun 13. Bila dah rukun 13 mengapa lah weh kau ibu bapa ngapa dah. Tua kita ngapa cara tua, muda cara tua kita wina pok wi sungguh bos dak semaya. Padahal 13 rukun dia bila mari dah tu kita tengok malam ni. Faslun bermula niat semaya, iaitu niat semaya ni atas apa murtabak. Jadi kita bila kata rukun semaya 13 yang tamunya niat. Lepas tu dia nak bila niat tu lagu mana atik? Bos koda kita dah bila tapi isi kakah niat, isi kakah takbir dan pengertian Fatihah, pengertian rokok lagu mana tak tahu, tak jadi juga. Bila lah cadah tapi kita tak erti pengertian gapo-gapo. Baik. Kemudian yang nak royak sini kata niat semaya ni atas pak murtabak, ada pak kelah. Pas niat ni sebagai jadi rukun lah, niat apa kita tak niat tak sah lah. Pas niat dia royak dah minggu kemarin, mana niat ni masa duduk dalam hati tu niat. Hak bahasa mulut duk kata aku usolli fardhal maghribi atau aku semaya duk lapar dengan mulut, itu orang panggil lapar. Niat ni orang panggil kecek, orang panggil hadisun nafsi. Dan kecek yang bahasa dalam hati. Hatu niat. Kemudian orang kata semaya ni kata dia ni ada pak murtabak, ada pak kelah. Pak kelah tu dengan iktibar segala juzuk niat. Dengan iktibar segala juzuk niat ni, mana dikirakan segala bahagia niat tu banyak pula. Iktibar mana dikirakan, dengan iktibar dengan dikira segala juzuk niat. Mana segala bahagia bagi niat tu. Dah jadi ada pak semua. Jadi niat ni orang panggil ada pak kelah semua. Baik. Murtabak yang pertama, kelah yang tamu ni nak niat lagu mana? Sebab tiap-tiap amalan ni terhenti nak sah dia kena dengan niat. Nabi kata innama a'malu bin niat. Hanya sahnya nak sah segala amalan tu terhenti di atas niat. Kena niat. Ada juga amalan tak ada niat pun dah. Tapi nak ayat kata banyaklah amalan nak sah tu dengan niat. Maka setengah daripada semaya ni amalan, maka nak sah dia tu kena niat. Maka niat dalam semaya ikutlah semaya hak Tuhan fardu, hak wajib, hak sunat. Ya bagi tu baik pak murtabak. Ya bagi tu baik pak kelas semua. Pak kita perhati molek. Baik. Pertamanya di dalam pak murtabak ni, iaitu hak kata ya tamu ni, semaya yang memadu pada niatnya. Niatnya niat semaya lah dengan kosak juga. Jadi hak kelah ya tamu ni, kita niat ni madu dengan kosak ya. Lagu mana madu dengan kosak? Lalu ya tafsir. Artinya, arti kata semaya yang madu mana yang sah pada niatnya kosak juga ni, meniat akan zat semaya juga. Kita niat zat semaya. Lagu mana niat zat semaya? Saja aku semaya. Hanya tu. Sah dah lah. Lepas tu kata saja aku semaya saja ni, kena kau semaya gapo latik. Ni kita nak tahu lah.
Ya ada 4 kelas dah. Kelas yatamu mado dengan kosak. Kosak tu maknanya niat diri semaya. Mana niat semaya? Sahaja aku semaya, aku sengaja nak semaya. Atau sahaja aku semaya. Dah. Tak ada bubuh semaya apa-apa, tak ada bubuh 2 rakaat. Dah, tak ada bubuh semaya gapo dak. Mado dengan kata aku semaya. Dah. Ni cedek bagi orang hok lobo ke akhirat lah ni. Dah, orang lobo akhirat gak ya duk dengan semaya, puah ya semaya, puah ya semaya. Tengah hari malam gapo tak ada apa takbir, ada semaya, hadap pada kiblat, pakai aurat wi molek kain cuci menutup aurat. Allahu akbar. Aku semaya. Banyak tu sah. Sudah 2 rakaat wi saleh kanan saleh kiri bangun pula Allahu akbar. Aku semaya. Tak ada apa-apa lek belakang dah. Ni murtabak yatamu orang panggil mado dengan kosak. Niat diri semaya. Mana niat atau aku semaya, tak ada apa dah. Dah tu nak royak kata cedek bagi orang hok lobo akhirat. Tak ada payah buat. Tak ada dah. Amal leh hok molek sekali ya tak ada semaya. Semaya lah. Abang tu kita banyaklah dengan semaya. Malah sikit pun terbaik, Sebab kita duk boleh gerak lagi, duk boleh bergerak dah. Duk boleh bergerak. Tak lama, semaya tak lama. 3 minit sudah. 3 minit sudah. Baik. Lagu mana dia nak misal? Seperti dia kata niatnya. Niat seorang kata gimana? Nawaitu usolli. Tu bahasa Arab. Tak say pun tak ada apa tu ya sunat. Nawaitu usolli. Arti nawaitu usolli ke apa? Sahaja aku semaya. Mana sengaja aku nak semaya. Atau aku semaya. Dan kita niat letak takbir tu. Ada apa dah? Tak ada gapo-gapo alik-alik belakang. Ada gapo-gapo alik belakang pada lagi ngemador dengan aku semaya ya. Ni kelah yatam. Lepas tu kena pada semaya gapo tu. Kata mador dengan kosak aku semaya. Kena kau semaya gapo nama. Kat tu kira sah dah tu. Lalu tu kata musannif sini iaitu kata saja aku semaya tu. Makna mador dengan kosak tu. Iaitu tiap-tiap semaya yang tiada mempunyai waktu dan tiada pula mempunyai sabab. Kalau kata kampung kita orang panggil sunat mutlak lah. Jadi noi atas sunat ning ni dia tak ada kait dengan waktu, tak ada kait dengan sabab. Pendek kata kau boleh buat 24 jam. Ada pun kalau kita nak semaya duha, dia kait dengan waktu. Kita nak semaya raya haji, kena kait dengan waktu. Nak semaya tarawih, kena kait dengan waktu bulan Ramadan. Tapi hak kelahiyatamu kata kita semaya mada dengan niat ni, ialah semaya yang tiada kata dia, tiap-tiap semaya yang tiada mempunyai waktu. Semaya hak tak ada waktu. Dan semaya tak ada sabab. Orang panggil semaya yang tak ada mempunyai sabab. Sabab tu yang ada 2 pula kau ibu. Bapa penonton dikasih semua. Ada sabab mutaqaddim, ada sabab mutaakhir. Gapo sabab mutaqaddim? Sabab dulu. Ada pun sabab mutaakhir, sabab duk belakang. Tu punya sabab. Nak semaya tu kena ada sabab baru boleh semaya. Pasal semaya mempunyai waktu, semaya ya ada waktu. Nak semaya kok saya tak boleh. Kena ada waktu dia baru boleh semaya. Kama dia sunat hak kata apa nama ni hak mada dengan niat saja ni, ia tak ada kait dengan waktu, ia tak ada kait dengan sabab. Yakni mada dengan kita Allahu Akbar saja aku semaya. Tak ada apa resah dah. Nama kata semaya tidak mempunyai waktu, tidak pula mempunyai sabab. Sama adalah sabab tu mutaqaddim atau sabab mutaakhir. Tu baik. Lalu dia kata lagi, iaitu sunat yang mempunyai waktu dan mempunyai sabab ni. Kena pada sunat gapo? Kena kepada sunat semaya sunat mutlak. Sunat mutlak dah. Kita dak biasa dengan air mutlak supaya sebut kata mutlak dah. Kalau air mutlak semata-mata air.
Tidak kait dengan lazim orang panggil. Ada 7 jenis. Air telaga, air sungai, air laut, air mung, air salji, air mata air. Dah. Apa nama laginya? Di antaranya dah. Air sungai. Dah. Air apa nama ni? Air mata air. Air hujan. 7 jenis ni orang panggil air mutlak ni. Tak ada kait dengan lazim dia. Semata-mata air orang panggil. Mutlak juga. Mari kepada semaya ni. Hak kata semaya mada dengan niat aku semaya. Kena pada semaya ke apa? Kena pada semaya yang tidak mempunyai waktu, yang tidak punya sabab. Pas semaya gapo? Iaitu kena pada semaya sunat mutlak. Gapo sunat mutlak? Talak. Talak. Sebab sewing dah, sewing 11 kan talak di si combon dia buka. Mereka kau lockdown ni sehari 2 katuk. Kau 10 katuk. Kau belum pada tu kat 7-11 pergi si combon. Buka 24 jam talak. Ikut kita beradu. Boleh makan semua oleh sewing. Ni sepatu sunat mutlak ni kita rajin boleh semaya talak. 24 jam boleh. La ilaha illallah Tuhan buka peluang kita. Malaikat ada katanya waktu tahrim yang 5. Mana waktu tahrim yang 5? Iaitu lepas semaya subuh 2, matahari dirisa, lepas asar 2. Jadi 5 ni hak ya jokwen, hak dia kucawali. Tak boleh kita nak semaya sunat mutlak. Lain pada 5 ni penutung ada apa-apa lah. Boleh semaya semua-semua. Pahala tu besar, baru minggu baru ni amal wayat dah. Bahagia orang hak dengar dah minggu ni apa lah. Hak tak dengar lagi, baru nak dengar minggu ni amal nak wayat sekali lagi. Hak Nabi katanya, man salla alayya man salla raka'ataini fi khala'i. Dengar molek hadis ni. Siapa-siapa dia semaya 2 rakaat fi khala'i dalam keluar. Ni supaya dalam bilik yang abang duduk. Tak ada orang ni. Nah, supaya penutupnya duduk dalam rumah, duduk dengar suara dalam rumah. Tak ada orang tu. Atau kulit hijau duduk suara. Supaya beok kita tu. Kalau kita sebut acak beok, dia rapat dengan kita ni. Nah, ya klik hatta orang tino dia kat mah dia pergi jual, ya klik duduk rumah. Sama tahu nak tidur tu beok. Masuk lah bilik mik asmaya. Tamuh mau beok ni mau molek dah. Allahu Akbar. Saja aku semaya. Hanya tu ya bubuk. La yarahu. Tak ada siapa dia tengok. Anak-anak pun tak ada duduk kedah. Nah, tak ada siapa dia tengok. Bini pun tak ada. Boleh 2 rakaat wi saleh kanan, saleh kiri. Illallah wal malaikatu. Malaikat Allah Taala dengan malaikat ya tahu hak kita semaya tu. Tahu mana nak Tuhan nak wi pahala Nabi kata. Dah, Tuhan tak wi pahala pakai tanda. Tanda apa? Katabalahu bara'atum minan nar. Nasaya tulis ke beok ni siapa dia pun ikutlah. Bila semayanya cara Rusia lagu ni adalah antara orang ni dituliskan lepas pada api neraka. Allah besarnya. Dah kalau malah lagi kau tak ada arah nak royak dah lah. 2 rakaat benda sia si. Benda Rusia. Tak ada siapa dia tengok. Kalau dia kita semaya. Walau bini pun tak tahu. Kalau bini semaya pun tok lelaki tak tahu. Kalau anak semaya pun mak pak tak tahu. Tulis nama kita lepas pada api neraka. Ni sunat apa ni? Sunat mutlak ni. Boleh buat 24 jam. Tak ada kira tengah hari malam. Cuma kalau kita buat tengah malam tu afdal pada tengah hari. Nah, afdal pada tengah hari tu nak royak kata kelebihan ya Tuhan nak uwi kepada mereka ya semaya tu. Semaya ke apa? Semaya mutlak tu. Tak ada kait waktu, tak ada kait dengan sabab. Boleh 24 jam. Pas kita semaya tu pula orang tak tahu, tak ada siapa dia tengok. Malaikat kecuali Allah Ta'ala dengan malaikat nanti nak tanda. Orang ni katabalahu bara'atum minan nar. Nasaya tulis lepas pada api neraka. Di penutup yang dikasih semua Allah besarnya dah. Lepas pada neraka. InsyaAllah dah penutup. InsyaAllah akak-akak kita boleh buat lah. Lebih lagi dengan keadaan kita duduk dalam kecemasan ni. Tak ada pergi ke mana-mana. Maya ni semaya. Tu 2 rakaat kalau banyak tak nak kecek dah. Nah, kalau banyak tak nak kecek dah. Ni nak ayat tu sunat mutlak tu mada dengan kosak dah. Habis tu. Dan lagi pula dia katanya daya dihubung dengan dia. Dengan sunat mutlak ni. Dihubung di sini maknanya semaya yang sama pada hukum semaya sunat mutlak.
Dihubung sini. Dihubung sini maknanya yakni semaya dah ia sama pada hukum semaya mutlak. Yakni boleh kita semaya sokmo-sokmo serupa dengan semaya sunat mutlak. Boleh semaya sokmo. Mana? Dia nak bilang. Ya tamunya seperti semaya tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid maya orang panggil semaya kebesaran masjid. Mana hormat masjid. Hormat baitillah kita kena tawaf. Pahala ni nak pergi Mekah tak boleh pergi dah, ada duit pun. Ada kenderaan walaupun tu best sendiri pun nak pergi tak boleh dah dengan keadaan dengan masalah ni. Cuma nak royak kita hormat baitillah tu dengan kita tawaf. Hormat ke masjid adalah kita kena semaya tahiyatul masjid. Balasah tak boleh. Nah, kita hormat masjid ni. Masuk pak masjid dia tutup hadah. Dia tutup. Sabit orang panggil semaya tahiyatul masjid ni dia masuk di dalam golongan gapo? Dia masuk dalam sunat mempunyai sabab mutaqaddim. Kalau lagi kita tak masuk masjid, dia tak tutup. Nah, bak kita masuk masjid dia tutup. Sabit Nabi kata iza dakhala ahdukum minal masjid. Apabila salah seorang kamu masuk ke dalam masjid. Nabi kata fala yajlis, jangan kamu duduk. Hatta yusalli rak'ataini, hingga musmaya 2 rakaat. Nah, kita malah belaka tu deh. Tapi nak royak kata kita jangan duduk. Semaya dulu 2 rakaat, pas kita duduk. Apa tu? Hormat masjid. Kamar dia dak kata semaya tahiyat masjid ni bina dia pada hukum supaya sunat mutlak. Boleh semaya talak. Masuk masjid boleh, masuk masjid boleh. Pas niat dia, niat kalau tak boh masjid sekali pun sah dah. Apa tak penuntut yang dikasihi? Saja aku semaya. Tak ada boh kata saja aku semaya. Sunat tahiyatul masjid. Tak ada boh sekali pun sah dah. Sebab ia masuk dari sunat mutlak. Mada dengan kosak ya. Allah mudahnya dalam agama dah sabit yang ngaji. Dan ngaji tak ada payah lah. Dan ngaji sahabat nak ngaji sangat tu. Nah, ni kita mari ngaji duk dengar boleh pahala dah. Nah, pap kita boleh amal pula Allah besarnya. Fadilat tu heavy pula dah. Dia datang tak ada pedah ngaji banyak wa amal lah pedahnya. Jangan ngaji tu orang panggil amal dah ngaji tu. Dia mesti lakar tu. Tak pedah ngaji banyak, hak pedah amal banyak ayatnya main. Ngaji tu penutup ya amal dah. Amal telinga. Mata pula kita tengok laisuk tu. Nak komen gapo, nak tulis gapo. Atau kalau ada kitab, ambil kitab. Nah, ada kitab Hidayatus Subihan. Kamu baca ni. Itu dia panggil amal mata pula. Sikit banyak kita tak erti. Kita ambil kalah tulis. Tu amal tangi. Pada mereka kata ngaji bukan amal dak. Ngaji tu dia amal dak. Jadi silap situ. Tu baik. So dia bila. Jadi ketika kata semaya sunat tahiyatul masjid ni hubungi pada pihak hukum supaya sunat mutlak. Jadi maknanya saja aku semaya tak ada apa dah. Boleh dah. Kalau nak buat semaya aku semaya sunat tahiyatul masjid kena 2 rakaat kerana Allah Taala, hak tu kau banyak lagi lah pahalanya. Tapi suku-suku mado saja aku semaya, tak apa dah. Nak buat tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Taala, tak ada apa, tu kau molek lagi lah. Tu nak mado dengan cara tu ya. Tu tahiyatul masjid kena semaya tak weh dah. Penuntut yang dia kasih semua. Bahawa boleh kata jemaah, tak ada jemaah lagi lah. Dia pakai tak pergi lah sejik. Gi kita kena gi sejik. Walau tak gi cara ramah kita gi senyap-senyap. Tengah-tengah hari pukul 10 ke masuk dalam masjid. Allahu Akbar. Saja aku semai sunat tahiyatul masjid. 2 rakaat Allah Ta'ala. Dah Allah takut COVID lah. Tak gi dah sejik. Lalu tak paling dah. Kena pergi. Tu dia panggil semaya tahiyatul masjid hubungi supaya sunat mutlak. Arti boleh semaya semua. Dan niat pun saja aku semaya mada dah. So penuntut deh. Baik. Cari misal lagi. Dan semaya minta hujan. Semaya minta hujan orang panggil. Semaya minta hujan. Marah lama-lama tak hujan. Le agama kita ni suruh kita semaya minta hujan. Kamar dia sebenarnya semaya minta hujan yang masuk di dalam sunat mempunyai sabab mutaakhir. Minta dulu. Begitu hai turun hujan. Hujan duk alik belakang. Orang panggil masuk dalam sunat mempunyai
sabak mutakhir. Sabit le kitab-kitab besar kau. Nah, di antara kitab Bajuri Ibnu Qasim, kalau tak silap ia tak ada masuk dalam sunat mutlak ni ya bila. Ya bila masuk dalam sunat mempunyai sabak mutakhir. Tapi tak apalah bagaimana bagaimanapun khilaf ulama tu ada rahmat bagi kita. Arti semaya minta hujan ni kita tak ada, kita boleh semaya sokmu. Nah, pak kita tak ada kena minta hujan, tak apa saja aku semaya. So dah, kalau ikutlah tuan kita ni kata. Sebab ia mada dengan kosak ya. Tapi kita keling kelala kita dan jarak kita nak semaya minta hujan. Dan bila marah lama-lama kita maya hajat. Jarak nak semaya istisqa orang panggil maya minta hujan. Dan tu orang panggil masuk dalam sunat mutlak juga dah. Dia bila kitab ni pada hukumnya samalah kita tak ada kena minta hujan pun sah dah. Saja aku semaya. Kalau bukan saja aku semaya sunat minta hujan 2 rakaat kerana Allah Taala, hak tu kau banyak lagi lah pahalanya. Nah, tu nak ayat kata sekurang-kurang mada. Baik. Di misal lagi. Dan semaya hajat. Dan semaya hajat. Semaya hajat ni tak boleh semaya waktu tahrim kecuali kecuali kata dia juga semaya sunat hajat apa tu juga. Ia masuk dalam sunat mutlak. Bila masuk dalam sunat mutlak 5 tepat tadi hak talih. Lepas subuh 2, matahari dirisa, lepas asar 2. Lain pada 5 tepat ni boleh semaya hajat. Pak kita ada hajat semua dengan Allah Taala. Hajat minta wi selamat, hajat minta wi lepas pada penyakit Covid, minta wi mudah rezeki, minta panjang ke umur. Minta jauh bala petaka, minta selamat orang tua mati le kubur. Minta selamat sayang sobat kita, minta mudah rezeki dalam penegak area. Semua yang ada hajat belaka kita ni. Hakam ni bila ada hajat saat ni kita semaya hajat. Bila kita semaya hajat saat ni tak boleh hajat sekali pun sah dah. Sebab dia masuk semaya hajat ni oleh hubungi sunat mutlak. Pada mana? Allahu Akbar. Saja aku semaya sunat kan Allah Ta'ala. Sah dah. Tak ada berhajat apa. Tapi kalau berhajat tu molek. Allah mudahlah penonton dah. Tapi ada lagi dia mau jawab kata ku tak pandai. Pak orang jom suruh pun supaya lepas semaya Isra lagi hak mana boleh semaya hajat Allah. Tak ada kena tanya hak mana dah. Pakai royak saya, pakat semaya hajat belaka wis tagi lepas semaya Isra. Minta Tuhan tolak bala, minta takak bala dengan cepat-cepat, lebih lagi bala penyakit corona Covid ni. Minta selalu dah. Sebab tak payah semaya hajat. Ni yang mana boleh semaya hajat weh? Astagi pakat semaya belaka. Yang mana boleh? Boleh belaka. Dia pandai semaya fardu ni pun boleh lah. Bukan payah fardu lagi. Payah fardu lagi. Mudah semaya hajat. Tak boleh hajat sekali pun sah. Sebab ia masuk dalam hukum sama dengan sunat mutlak. Pas semaya hajat ni pun tak ada waktu. Boleh semaya semua. Kecuali 5 waktu sakninya. Waktu tahrimnya 5 sakninya. Ada pun kita nak baca kuliah, nak baca wa ila hukum amanar rasul bima qul wallah, hak tu sunat suku pula. Soalan tadi rokok tak ada apa-apa dah. Alah, ni setengah pada setengah kau suruh orang sokmu maya hajat. Ya dak langsung. Padahal dia kepek serat dah hajat dia molek-molek dah tu. Datuk tu lemah hajat mak kamu weh. Tu email tu lemah hajat kamu weh. Tu bila tu lemah hajat kamu weh. Bah, orang mari nak orang 7 orang. Apa boleh 7 orang pada demo? Tak ada ismaya yang jawab. Lah lagi mixta, lah pakai demo lah duk nyengeng pula kok dam. Jadi hajat dia dengan Allah tak minta lagi, seorang minta lagi. Tak ada salah seorang minta, tak ada apa lah. Tapi hajat kita molek kita hatilah. Dia jawab tak reti, tak ada ismaya. Allah jadinya belah dah. Kita buat apa kita suruh orang kata. Ni mata-mata suruh orang kita tak buat. Tengok ni tak ada payah kali. Saja aku semaya sunat sah dah. Kalau kita berhajat tak ada apa-apa comel lah. Sebab ia masuk pada hukum pihak supaya sunat mutlak. Mada dengan kosak arti aku semaya. Deh. So je misal. Pada laginya sunat istiqarah. Sunat istiqarah ni sunat kita minta Tuhan bui kita pilih hak mana. Misalnya kalau kita nak nego beras ke, nak nego ikan. Nak nego dua saya tak boleh jadi. Ada modal ke masa tak ada ke.
Maka kita istiqarah dengan Tuhan. Aku semai sunat, nyak tu ya bu. Kalau boleh istiqarah lagi kau molek. Aku semai sunat 2 rakaat. Ada apa dah? Mada dah. Tapi kalau kita pun saja aku sunat istiqarah 2 rakaat dengan Allah Taala. Baca Fatihah ni nya. Ada atas Fatihah lain kali Fatihah alhamdulillah rabbil alamin ni nya. Balik belakang kalau kita tak ingat gapo surah, boh kuliah. Rakaat yang kedua kita baca Fatihah lah boh Allah. Pas sudah pada tu kita minta Tuhan. Penegak aku ni Tuhan, yang mana molek cuba mu tunjuk nego beras dengan nego ikan. Jangan nego jabah, hak tu tak baik, hak tu tak minta dulu dah. Dah ke? Hak tu tak boleh minta hak tu supaya benda wajib, tak kena tunjuk dah benda wajib. Tuhan, aku nak bining ni Tuhan kata tok pakai. Aku nak ngaji pondok, cuba mu tunjuk Tuhan mana molek dua ni. Tak ada kena tunjuk dah, kerana ngaji tu wajib. Dah ke? Bining tu sunat ya, hak tak kena minta dah benda wajib. Supaya nego-nego benda salah lah. Hak tu tak boleh minta dah kerana haram dulu dah. Hak benda haram. Tuhan aku rasa nak bining sore lagi ni. Bini ku ada dah nama Fatimah weh rasa nak rakiyah sore lagi weh. Dah ke? Lagu mana Tuhan cuba tunjuk kat aku. Dengan aku bini sore dengan 2 ni molek mana. Cuba mu tunjuk Tuhan. Bini ku tak wis kerak dah. Dah ke? Duk tawa belakang kapok semua. Ayak pi semua. Duk keluar nak bini 2. Cara bini 2 3 malam baru ni aku ngiga bini murid dah. Ngiga murid dah. Tapi nak bini 2 juga. Ha cuba Tuhan tunjuk. Yang mana molek bini sore dengan 2. Ha tunjuk. Ha tu boleh. Tu dia panggil semaya sunat istiqarah. Semaya yang kita minta Tuhan bui pilih hak mana nak baik kebajikan bagi kita atau hak terjadi kebajikan. Tuhan tunjuklah. Karena dia bila kita nak semaya istiqarah ni, tak ada bubuh istiqarah pun sah dah. Penutup. Tapi kalau bubuh molek, sebab dia bila kata sunat istiqarah ni masuk dalam sunat mutlak. Sunat yang tidak kait dengan waktu, yang tidak kait dengan sabar. Artinya 24 jam kita boleh buat. Pas niat apa saja aku semaya nak dengan kosak ya. Allah dah abu tu sambil kita nak buat apa-apa, kita buatlah dengan istiqarah dulu. Dengan istiqarah dulu dah. Apa orang masuk minta anak kita lagu mana ni hak nun pun minta, hak ni pun minta, hak nama dolah pun nak, hak nama koya pun nak, sama-sama molek 2 bakal piyah minta kau tu hak mana tunjuk hak mana lebih molek 2 ni. Dah tu di antaranya. Tu baik. So tu bina lah sunat mutlak berlaku lagi tu hubungi lah muslat mutlak lagi. Kata dia lagi dan sunat wuduk. Sunat wuduk ni boleh jadi orang ramah lagi lah tak buat deh. Sunat wuduk ni dia masuk orang panggil sunat. Sunat orang panggil sunat mempunyai sabab. Sabab apa? Sabab mutaqaddim juga. Kalau tak ambil semaya ya tak tutup. Tak ambil semaya dia tak tutup. Tapi bapa yang ambil semaya tutup kita semaya sunat wuduk. Mana? Saja aku semaya. So tak? Allah beruntungnya boleh orang dengar pada mana hak tak reti lagi tu dah. Nak ya mudah agama lah kita ya. Pas semaya kita dah buat semua dah Fatihah subhanallahi a'la tahiyat. Dia baca semua dah. Cuma niat tak sama. Hak sat ni istiqarah. Hak niat sunat wuduk. Sunat wuduk dia masuk sunat mempunyai sabab mutaqaddim. Tapi pada hukum samanya supa dengan sunat mutlak. Artinya kita dengan mada dengan kosak. Saja aku semaya. Ada apa dah? Mada dah. Kalau kata saja aku sunat, saja aku semai sunat wuduk, kau molek lagi. 2 rakaat anak Allah Taala, kau comel lagi, masuk dalam sunat lagi. Pas sunat wuduk ni kelebihan besar penutup. Besar setara mana dah? Cuba kita dengar kisah sikit. Kisah kan Nabi naik Mi'raj. Naik ke langit lah Mi'raj ni naik langit. Isra' tu bawah. Nabi yang ziarah syurga. Nabi yang ziarah syurga, yang ziarah neraka. Padahal hadis kata Nabi jenguk tengok dalam neraka, italak tu finnar. Aku jenguk tengok dalam neraka, Nabi kata masa aku naik Mi'raj. Afara'aitu aku nampak dalam neraka ni aksaron nisa banyak ke ahli orang tino. Banyaklah orang tino dalam neraka, bukan orang jatuh tak ada, tapi orang tino tu ramai dalam neraka. Penutup dia kasih semua la ilaha illallah.
Dah, orang tino yang mana-mana duk dengar, yang mana-mana duk tengok. Mintalah kepada Allah Ta'ala. Dah, semua-semua jangan jatuh dalam neraka sebagaimana gambar yang Nabi kita tengok dah pada malam Mi'raj. Ramai orang tino. Aksara mana kebanyakan orang tino. Duk dalam neraka. Dah, duk dalam neraka. Sampai Nabi kelik pak suruh Aisyah tu banyak istighfar, banyak sedekah. So selalu dah teriak Nabi tak boleh nak tengok gambar pelik-pelik belakang. 9 gambar. Dia duduk dah oleh aku, aduh sakit, tak sedar. Aduh jelai lidah ya ada. Dah, lidah jelai lidah. Ya kerak lidah dia sendiri. Apa jelai lidah ya tuai air panah. Aduh, tu orang tina muluh duk ngatuk lagi. Sampai penutupnya dia kasih semua orang-orang tino yang mana duk tengok jangan dia ngeluh duk ngatuk lelaki. Kalau bunyi kasar ngatuk lelaki minta maaf lah. Abai minta maaf lah. Minta maaf. Nah, dua hak kita kena sahabat salam molek 5 kali. Tapi nak ayat kata kau nak tidur so. Sahabat halal lah kau nak tidur. Patut lelaki nak pergi mana-mana sahabat salam kau. Tak aja dak wak tu malu dah. Terawak malam ni. Terawak. Wak lah Kak Mah ngabek dia malam ni. Hajar dulu. Dah ke? Atawa saudah. Dah saudah dengan koya. Awak lah. Tu sayang kita berlaku dah tu. Tu nak goyak we deh, nak goyak we. Pak Nabi ke jengok tengok syurga. Itulah tu fil jannah. Aku jengok tengok syurga pula. Apa raaitu aku nampak le syurga ni aksaral fuqara. Banyak orang sesak. Bukan orang kaya tak ada tapi tak ramai. Sebab orang kaya ni dia tak ada. Tak ada ni ambil dengar gini mau tak ada ni. Nak gaduh pergi kedai kopi, nak gaduh kira barang boleh apa kok untung hari ni. Rugi banyak mana, barang dia mau butai banyak mana, duk itu Allah ngedai lah hitung tu dengar ni boleh sejebeh baik. Dah ke? Kata maya Isa lagi kera, maya Isa lagi jemaah ngatuk lelaki. Dengar dulu je dak gaduh duk kira tu tak ada. Ngakoli ngapo. Bukan kata tak ada tapi tak ramai orang sesak. Pak boleh Nabi sudah merah, Nabi kelik sok tu Nabi kecek dengan Bilal. Nabi kata, "Hei Sayyidina Bilal, aku dengar dah munduk jalan le syurga krek. Koyak ko Sayyidina Bilal. Allah, Bilal tak ada harta, hamba orang. Hamba ni teruk pada koli lagi. Sampai kata Tuhan nak bersyurga bukan orang kaya, bukan orang sesak. Orang yang hati molek dengan dia tak ada apa, tapi Bilal ni sesak. Nabi kata aku dengar kakimu bila duk jakoh plah. Nabi kenal lah jakoh bila luas pek tara mana tu. Ya Tuhan duk tunjuk Tuhan duk hidup lagi tak dunia. Tapi Nabi naik Mi'raj tu Nabi dengar bila duk jalan. Banyak mana Nabi tanya mu amal gapo bila? Jawab Sayyidina Bilal kata dak Rasulullah. Amal Rasulullah royak tu. Ada mugalah hari lagi ni. Tak ada Rasulullah. Tu duk semaya, duk ngajikan Rasulullah. Dak ada lagi Rasulullah kata. Rasulullah kata aku tak pernah buat lagi ni. Rasulullah tahu dah lah. Oh, dia kata ada so, ya buatnya tak rajin duk tinggal lagi. Gapo semaya sunat wudu. Nak kali ambil semaya sudah ambil semaya. Semaya sunat wudu. Ni benda bukan duk payah belaka 3 rakaat ya, 3 minit ya. 4 minit gitu mu ya. Allah, tapi tak boleh nak buat ni. Hamba berasa yakin ramai-ramai yang duk dengar. Ada lagi tak biasa buat sekali hembuk sunat wudu. Terahlah penutup pada malam ni ya semua. Setagi ais maya tak ada, kita pergi ambil ais maya Isa. Sudah ambil ais maya Isa, Allahu Akbar. Saja aku semaya sunat wudu. 2 rakaat Allah Ta'ala. Tu niat penuh. Tak saya berwudu tak apa. Allahu Akbar. Saja aku semaya. Lepas ambil ais maya, niat lagu tu. Siapa Nabi dengar kaki bila duk jalan dari syurga kerana sahabat dengan semaya sunat wudu. Allah, tak ada kena pakai modal apa. Gimik semaya niat. Paniat saja aku semaya. Tak ada bubuh wudu besar dah. Sebab ia masuk pada hukum supaya sunat mutlak. Pada sunat mutlak dah. Tu nak royak apa nama ni? Di antara nak royak kata sunat wudu. Beramal dengan dia. Dah besar fadilah. Tu dia panggil tak ada apa lah. Mada dengan kosak saja aku semaya. Habis.
Dan lagi pula sunat tahajud. Kecek kapung kata sunat tahajud. Nah, sunat tahajud ni kalau kita kecek, ia ada waktu dia bila? Lepas daripada kita tidur. Lepas pada kita tidur, pak tegak kita bangun semaya, kalau tak bertahajud sekalipun, ada apa dah. Nah, Allahu Akbar. Saja aku semaya, tapi kita tidur dulu. Bangun pak selalu dah. Tu yang paling sunat tahajud. Sebab pada hukumnya serupa dengan semaya sunat mutlak. Tapi kalau kita bertahajud tu mana? Pas semaya tahajud ni tu sebut lekro SD. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Tuhan kata wa minal laili, dan pada tengah malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Maka hendaklah musmaya tahajud dengan dia na waktu malam tu nafilatan lak, sebagai nak tambah. Ada pun kita semaya zuhur, semaya asar, semaya maghrib, semaya isya, semaya subuh ni, hak ni orang panggil pala modah penutung. Nah, pala modah. Labuh ni semaya tahajud, semaya sunat rawatib, sunat tahiyatul masjid. Dah ke? Sunat apa nama lagi? Sunat duha, sunat isra. Apa saja semaya sunat orang panggil hak labuh. Penutup yang dikasihi semua, ibu bapa yang dikasihi semua. Ya sunat ni kalau kita duk bila mai kata kalau buat boleh halo, kalau tinggal tak ada denda apa-apa. Kalau kita dah pegang antara tu, dia payah nak buat semua dah. Tak buat sunat weh. Sunat buat boleh halo. Tak buat tak ada apa-apa. Kalau dia pegang bos sekadar tu tak boleh buat semua. Ingat molek penutup. Ya kita kena ingat lagu mana? Ya kita kena ingat hak sunat ni kalau kita tak buat dia rugi. Dia berrugi tak ada apa lah. Ibarat kalau tanah ke ada apa lah. Tumbuh duduk, tumbuh kira, tumbuh selepuk tunggu, lalai. Tanah tu rai-rai duduk tepi tembok pula dah tu. Ada apa? Rugi. Kau duduk tumbuh tu ya. Dah ke? Kalau kita bila kata ruginya tanah, kalau kita tebah-tebah. Dah ke? Tanah dia tu gomham dah. Dah ke? Tanah benda-benda terung kacau pada dah. Hasilnya masuk lagi dah. Labur daripada duduk kosong saja. Ni apa tu? Kita 24 jam masa duduk jalan. Duduk musim hari 24 jam. 1, 2, 3, 4 sampai 24 pukul 12. Dah, 12 malam. Satu kelak. Dia lagu tu. Kemudian kita tak ada ambil masa hak kita duduk segar, masa kita sehat ni, kita tak ada ambil pergi buat benda hak sunat. Rugi lah. Kalau sunat ni orang pergi hak labur. Tak nak tiap kita menegur, kita nak labur. Tak sisa orang labur. Mudah dengan macam negur labur nak rugi. Tak ada orang jawab nak rugi. Nak orang tak puk nak. Nak ke labur. Kemudian masa yang kita labur, kita isi dengan semaya. Isi dengan semaya dah. Kalau kita duduk bila kata hak sunat boleh pahala, kita buat. Kalau kita tinggal tak ada apa. Kalau dia pergi kata Allah tu tak ada nak buat semua. Tak rasa saya. Dia kena pergi rugi. Ni sudah semaya, salah kanan, salah kiri pong. Lepas turun bukan duduk turun ke jauh, duduk di kuda, duduk visi, pulah kok down. Tidak kau seteru. Tahu tak? Tak ada kata duduk baca ke apa dok juga. Ni kita kena ukar dah sini. Kerana masanya lewat dah kita. Seolah kata lewat dah. Lewat dah orang. Kita duduk dari hijrah lagi, baru lagi ni. Hijrah pada tak semaya kepada semaya. Ni kita duduk ngaji ba'ah sunat dah. Pas semaya tahajud ni yang mahal juga. Mahal setara mana dah? Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih mahal daripada dunia dan barang dalam dunia. Pak kita nak kacau dunia ni gapo? Nak ke rumah besar, nak ke kereta molek, nak ke duit banyak, nak ke rumah banyak. Tapi semaya tahajud ni lebih mahal pada tu lagi. Pas semaya tahajud menjadi sahabat kan mudah rezeki. Pas semaya tahajud pula menjadi sahabat kan kita jadi hati cerah. Hati mudah terima jalan yang sebenar. Terpenutup. Pamalan ni kita main ngaji dah. Sunat tahajud ni dia bina mana pada hukum pada pihak ia suka sunat mutlak. Arti kalau kita tak boleh tahajud sekalipun sah. Allahu Akbar. Ada apa dah? Tapi nak bangun tidur dululah. Kalau kita boleh tahajud malam dah. Allahu Akbar. Saja aku semaya sunat tahajud 2 rakaat Allah Taala. Nawi ada lah takbir.
Niat jatuh le takbir. Tapi sekurang-kurang sah mada dengan kosak. Saja aku semaya sunat tahajud, tak tu posah dah. Atau saja aku semaya sah dah. Sebab orang panggil sunat tahajud dia bila dalam masuk di dalam katanya adalah di antaranya sunat mutlak. Hubungnya dengan sunat mutlak jadi mada dengan kosak. Tu dia misal dah. Habis itu. Dan lainnya lain daripada sunat wuduk, lain pada sunat tahajud, lain pada sunat istiqarah, lain pada sunat hajat, lain pada sunat minta hujan, lain pada sunat tahiyatul masjid, lain pada sunat wuduk. Gapo nama lagi? Bayar dia. Daripada tiap-tiap semaya yang dikosak dengan dia dengan semaya, memperbuat semaya juga. Lain pada yang bila tasbih tak ada lagi lah. Pada hukumnya mada dengan kita kata aku semaya, tak apa dah. Semaya gapo lagi? Sebab semaya masuk umur. Tak ada buat lakuh tu. Semaya masuk dari rumah kita, masuk dari rumah kita semaya 2 rakaat. Saja aku semaya. Tak apa dah. Sunat orang panggil semaya bila kita masuk dari rumah. Atau semaya kita nak tubik rumah orang panggil sapi. Tak ada kira sapi dekat, sapi jauh. Kita semaya juga sunat sapi kita lagi Mekah. Mekah so ya berkali lama ni. Nak pergi Mekah cari masjid. Kalau nak haid tak sah, kalau nak pergi semaya sejik, semaya sunat sapi. Allah. Apa klik Mekah turun sejik maya sunat klik tu, klik rumah. Tapi lepas dah tu tak ada wawak. Padahal supo yo. Terklik di mana-mana masuk rumah. Saja aku semaya. Tu masuk le bina sunat mutlak juga. Sunat mutlak juga. Tahu kita nak pergi sapi di mana-mana. Saja aku semaya. Terawaklah penutup. Semaya ni besar tu ayu Allah besar. Nampak yang oleh besar Allah. Lepas kita mati esok. Dah ke? Amal zakat, amal haji, amal sedekah. Amal tolong orang. Amal zakat. Semua amal lain mengikut dengan semaya lah mula-mula dulu. Awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumil qiyamah. Awal kira, awal cara segala umat, segala hamba Allah Ta'ala li muqabami pada hari kiamat, gapo hak dia mula-mula sekali dia tanya. Nabi kata as-salatu semaya. Semaya mula-mula dulu. Pak Nabi kata fa in fasadat fasadasa idmalihi. Kalau semaya tu punah, semaya tak molek, fasadasa ilu amalihi, amal lain pun turut tak molek juga. Allah penutung sabit kita kena belajar sangat tu. Ni baca Fatihah tes napah la ilaha illallah. Bunyi bismillah alhamdulillah dah. Allah. Pas biar rokok tak ada bunyi subhana rabbiyal azim wa bihamdah. Bunyi subhana subhana. Ni gitu ya. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Turun dah. Allah semaya tak ada rega lasem. Tak ada rasa besar dengan semaya duk nampak orang lain. Hai kena penting molek. Habis itulah kita kena dengar, kita kena belajar. Siapa-siapa dia mengajar, kita mengajilah. Sebab dengan semaya ni kita nak semaya semua. Tak kena belajar semua. Ya tak ada warak buku ngaji ni siapa mati. Tutup medaleno siapa mati. Ngaji tak ada warak. Ada foto nebe warak umurnya pula. Dah ke? Tahu ya ada warak. Nayuk pun ada warak juga, nayuk botol, nayuk nayuk soto ke apa. Tapi buku semaya tak ada warak, buku ngaji tak ada warak. Lama manu yang kita ada-adakah? Tu dia yang besar tak besar. Lepas kita semaya belajar. Tengok tu dek. Tu baiklah ni kita tahu banyak perkara dah malam ni tu. Untuk mada dengan kosak. Saja aku semaya. Tak ada bubuh kerana tak ada boleh belakang gap sah dah. Tapi kalau kita bubuh tu molek lah. Saja aku semaya sunat hajat 2 rakaat anak Allah Ta'ala. Kalau kita makmum, makmum lah. Kalau kita imam lah. Itu sunat suku pula. Sabit dia kata sini, daripada tiap-tiap semaya yang dikosak dengan dia, dengan tiap semaya, memperbuat semaya juga. Jadi kita nak semaya, mada dengan Allahu Akbar saja aku semaya. Tak apa lah. Habis itu murtabak ya tamu. Ya ada 4 murtabak dah. Dan murtabak yang keduanya daripada 4 murtabak. Jadi yang kedua ni kita mai sambung minggu depan.
Dah, kita baca usuluddin sikit. Boleh lagi pun kurang 15 minit. Dah, sekat tu dulu hak ni. Wallahu a'lam. Siapa dia ada kitab, buka kitab Misbahul Munib, hubung kaitan dengan cara kita ngaji bab usuluddin pula. Dah, baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huraiya yang kelima pada menyatakan ilmu usuluddin. Nah, ia mana nak royak kata huraiya mari yang tamu, yang kedua, yang tiga, yang keempat. Maka ambil pitah mari sikit kitab di mukanya 13. Kita ambil situ selalu dah. Tak ada baca tebah dia ni. Pahya kata sini huraiya yang kelima ni arti yang keempat dah. Yang kedua, yang tiga lepas lah kita metek yang kelima selalu. Ia nak menyatakan apa? Pada menyatakan, pada menerangkan ilmu usuluddin. Hak sani pekoh. Nah, usul ni apa? Usul ni makna perdu humi. Usul tu usuluddin. Mana orang panggil humi agama. Dah balik bahasa Jawi kita, usuluddin makna perdu humi agama. Ya namo yang kita ngaji kena Tuhan ni, kena Rasul, kena hari akhirat ni, ya ada 4 nama semua. Dah, nama usuluddin pun orang panggil. Namanya selagi ilmu kalam pun orang panggil. Dan selagi nama dia nya ilmu tauhid pun orang panggil. Dan selagi nama Jawi kita nama sifat 20. Bagi hak demo duk nok lagi tu lah, hak tok sebelah lah dulu tu. Dah, hak demo tok se pun jangan duk conti. Tok se we ngaji sifat 20, aku nak ngaji Quran selalu tak ada apalah. Moga 20 sifat, 13 sifat mai Quran hadis juga. Jangan duk kata tak ada pedah we ngaji sifat 20, tak ada pedah we ngaji sifat 13, tak ada Quran hadis. Jangan. Orang kata lagu tu dekat-dekat nak jatuh agama tu. Sebab dalam sifat 20 ni cara Tuhan ada. Dalam sifat 13, satu kawan kata 13 sifat, cara Tuhan satu ada. Cara Tuhan kuasa. Pak kita kata tak wajib ngaji sifat 20. Tak wajib ngaji sifat 13. Supaya tak wajib cara Tuhan ada. Sebab dalam sifat 20 tu kena ada wujud. Allah, takut dah sabit jangan hidup kecek lah kalau kita tak erti. Tak say tak ada apa. Cara bab nak kenal Tuhan tak mesti dengan 20 sifat ni, tak mesti dengan 13. Ngaji Quran dia boleh, tak apa kecek lagu tu. Ni boh tak wajib, boh tak ada faedah la ilaha illallah kecek lagu tu. Takut penonton deh. Kita tak erti dah kecek pula lagu tu. Dekat-dekat lah nak kena mucak tu kata lagu tu deh. Ingat molek. Baik. Bermula dan humi atau asah kata musannif. Nah, mana permula dan bermula dan humi atau asah. Ya agama kita ya ada humi, ya ada dah. Lepas tu hak humi, hak perdu, hak asah. Asah ni orang panggil tapok lah. Tengok orang nak buat rumah kan. Allah, kalau kena jenis tanah cerang-cerang ke penutup 100,000, 200,000 dia mau nak buat 3-4 lapis tu tak ada heran lah. Sebab apa? Nak asah tu kemah. Nak asah tu kukuh. Kalau asah tak kukuh nanti tengoklah. Walau rumah cermin molek hijau sekalipun nanti rakalah. Sebab apa? Sebab nak duduk tah dia belakang, tiye pun duduk tah dia, bata pun duduk tah dia, kasajate pun duduk tah dia, lata pun duduk tah dia. Tu dia panggil asah. Pak kita berlaku tu, agama kita ni ada asah, ada humi, ada perdu. Pak agama kita ni pula ada dehe, ada hujung. Furu'uddin, usuluddin. Furu'uddin ni orang panggil semaya, puasa, zakat, haji, sedekah dan lain lagi. Kemudian kata musannif sini, bermula dan humi atau asah bagi segala yang ditutup dan atas tiap-tiap mukallaf sebagai tutup yang putuh. Sebagai tutup yang putuh yang dinamakan dia akan tutup yang putuh ni dengan fardu ain. Gapo nama? Maknanya humi perdu asah yang ditutup akan sebagai tutup kita orang mukallaf ni, tutup
yang putus, yang dinamakan ditutup yang putus dengan fardu ain. Tekan atas kepala sore-sore. Anak, ibu, bapa, orang kaya, miskin, koli, tok laki, bini. Tekan. Pihak undang-undang tekan di atas kita orang mukallaf. Apabila kita sebut kata orang mukallaf penutup, ia ada 4 syarat ulama mari tafsir. Mana kata 4 syarat? Yang pertamanya nak ada akal. Yang keduanya nak selamat pada buta dan tuli. Yang tiganya nak hidup tengah perut orang ngajar. Yang keempatnya nak daripadanya pula selagi cukup umur. Pak kita periksa kita ni cukup lakar dah 4 perkara. Orang ngajar penuh pernah. Tak boleh ngaji masjid, tak boleh ngaji mana saja. Melalui dengan laisuk boleh. Pak kita bukan buta dan bukan tuli. Nah, pak kita orang ada akal bukan bodoh. Pak kita cukup umur 60 70 bukan umur 15 14 kita. Bukan 7 tahun. Sabit tu kita nama orang mukallaf. Bila nama orang mukallaf ni kata dia sini, reduhumi asah bagi perkara tutup atas orang mukallaf ke apa? Sebagai tutup yang putus yang dinamakan dengan fardu ain. Yang dinamakan dengan dia dengan tutup yang putus ni adalah dengan fardu ain, bukan fardu kifayah. Sore. Pak tutup ke apa? Ialah tu khabar dia. Ialah mengenal ia akan Allah Taala. Kita kena Allah. Ni perlu awal sekali. Nah, sabit dalam setengah katanya hadis. Setengah katanya ulama. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama ni kena Tuhan. Kena Tuhan. Lepas Tuhan pun tekan kita dengan dia kata, fa'lan annahu la ilaha illallah. Hendaklah kamu kena yakin tidak ada Tuhan malaikat Allah. Wastaghfir li dzambika, dan hendak kamu minta ampun akan Allah. Ini kata ulama isyarat kata Tuhan tekan so kita kenal dia. Paling tak kenal salah lah. La ilaha illallah. Dah sabit itulah kita kena bunyi kecek kata kenal bunyi mudah ya. Mu kenal dak Muhammad? Tak kenal ke apa Muhammad cak biru mata berah. Rumah dia adalah serta 2 pound depan tu. Pas mamak tu kuku gigi besar-besar tu, mata bolong-bolong tu. Tu kenal makhluk lagu tu. Kenal tu boleh goyak lagu tu. Ni nak mengaji ni. Dah. Kenal tu lagu mana penutup? Cuba komen so dalam ni. Kenal tu lagu mana? Sama tahu ambo nak goyak. Ada tak ramai-ramai komen mari dari tu? Kenal Allah Taala lagu mana? Kena boleh tunjuk atas bawah, naik ulu hilir jatuh, besar kecil. Itu kena makhluk. Pak kena Allah Taala. Cuba so. Beuk kamah tak apa. Tulis masuk komen mari. Tok Jinan tanya mah. Tok Jinan bekas CPO tu. Anan Namsakun Haji Arun. Goyak kena Allah Taala kena lagu mana? Cuba buh dalam ni. Lagu mana Tok Jinan? Berdua kamah dengan BO. Lagu mana? Mak Soto. Tengok kedok tak tahu tu. Bunyi mujur lah. Kau tu muka tanya mah mujur lah. Mujur wak laisuk boleh duk dengar. Ya sedap. Namun nak ngaji sejid tak boleh dah. Nak ngaji di peneta tak boleh dah. Mujur lah duk bunyi. Khabar-khabar ngaji kedok ni. Mak Soto. Tok Jinan, culung. Besok duk tanya lah. Kan nak kenal Allah Ta'ala kenal lagu mana? Gua kata tu yang musoneh sini permula humi asah redu yang tutup tak kita orang mula mukallaf akan sebagai tutup yang putus jadi nama fardu ain. Tak lepas, tak kenal tak lepas lah. Ialah gapo mula-mula sekali tu khabar dia. Ialah mengenal ia tiap-tiap mukallaf lah. Akan Allah Ta'ala dan Rasul. Ni awal-awal sekali. Lepas pada kenal Allah Ta'ala, kita kenal latih ke Allah Ta'ala gapo Rasul. Kenal Rasul. Rasul mesti bersifat dengan ku Rasul sini amanah tabligh fatanah. Kenal. Fa'lan annahu la ilaha illallah. Hendaklah kamu yakin bahawa tiada ada Tuhan malaikat Allah. Yakni Allah Ta'ala ada. Mu kena yakin. Ada Allah Ta'ala, ada zati. Ada kita, ada aridi. Yakin Allah Ta'ala sedia. Yakin Allah Ta'ala kekal. Yakin Allah Ta'ala tak sepual makhluk. Duduklah itu belakang dah tu.
Sampai tak seduk wasai penuntut dikasih semua. Sifat 20 Quran hadis lakon dah. Janganlah kita tertipu. Ada juga orang tertipu. Kaca duk ngaji sifat 20. Bukan Quran hadis. Jangan kita kena tertipu lagu tu. Hatu fa'lan annahu la. Tu cara situ dah tu. La ilaha illallah. Tiada ada Tuhan malaikat Allah. Arti Allah Ta'ala jualah yang ada. Duk letu belakang dah tu. Dah. Tu baik. Lepas tu dan rasul. Ada permula humi asahnya bagi tututan di atas kita mukallaf. So kena pula rasul. Rasul ni orang hak tu helatik, hak tu heletak. Kita kena kenal dia. Nah, rasul hak sebut dalam Quran nama 25 orang. Hak tak sebut nama tu ramai. Pas semua rasul jo Adam sampai Nabi Muhammad kena sifat rasul apa sidik amanah tabligh fatana. Bukan kena Muhammad karo. Hak rasul lain pun lagu tu. Sampai tu orang pengaji usul ni ia ada 3 tekan atas kita. Yang pertama kita kena ngaji sifat uluhiyah. Cara bab kutuhan ni. Nah, rububiyah suku ni kutuhan ni mana uluhiyah. Sifat kutuhan ni. Nah, kita ada sembah tu. Yang keduanya kita kena ngaji pula penutup sifat nabawiyah. Nah, sifat nabi sifat kerusulan lah kena ngaji sini amanah tabligh fatana. Mustahil dia, hak ijma' dia tu. Yang 3 kena ngaji selagi kalau sama iya. Sama iya ni kalau terhenti di atas Quran ayat hadis ayat bunyi pelik setara mana pun kita kena percaya. Lepas pada kita hidup kita mati. Lepas mati berhak terima balasnya. Balasnya tak ada 2 pula baik dan jahat. Melalui mengikut amalan kita dosa balas jahat, melalui balasnya baik balas syurga. Tu dia panggil kena percaya. Ada ngasih roh, ada ngati tiye, ada timai menimai. 3 tu ngaji usul tu. Dah, uluhiyah, nabawiyah, sam'iyah. Hak ni hak tekan di atas kita mu awak-awak sekali. Kita jadi gaduh ke muka lain lagi, takut tak kena tu. Dah ke? Kena makhluk tak nak payah, boleh tunjuk, boleh royak sosok. Pak kena tu lagu mana? Dah, kena tu lalu dia atas sini. Dan dikanoki dengan mengenal itu, bau nak royak murok. Murok dengan kena tu ni lagu mana? Kuamai nak kena tu tu lagu mana? Dia takut kita nak semabur dengan benda kena hak dunia. Pak kena tu lagu tu juga ke? Bukan. Dalam keadaan bukan tu bau yang orang kata dan dikandaki dengan mengenal itu lagu mana? Ialah kata dia mengetahui serta mengaku putus di dalam hatinya, hati seorang mukallaf lah. Dah, tiap-tiap perkara yang mustahil tiap-tiap perkara. Dah, mengaku putus dalam hati tiap-tiap perkara. Mengaku putus dalam hati tiap-tiap mukallaf. Mengaku dengan tentu sungguh segala perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala dan tentu tidak segala perkara yang mustahil atas Allah Ta'ala dan segala yang harus bagi Allah Ta'ala. Tu kenanya deh. Tu kerana kita kenal Allah Ta'ala. Dengan maknanya kita mengaku putus bagi segala Allah Ta'ala sifat wajib di atas dia. Dan kita mengaku putus pula bagi hak mustahil atas Allah Ta'ala. Dan kita mengaku putus pula benda harus atas Allah Ta'ala. Ni mau kita kena mengaji belakang ni. Gapo takrif wajib, gapo takrif mustahil, gapo takrif harus. Pendek kata kak, kalau kita kenal Allah Ta'ala, kena segala perkara bagai yang wajib mesti Allah Ta'ala bersifat. Mana wujud ida bakal lah. Nah tu. Apa nama ni? Allah Ta'ala bersifat dengan kidam. Kidam dengan mana sedia, tak ada mula apa kita nak hukum. Sungguh lagi pula Allah Ta'ala bersifat dengan kidam dengan mana tak ada mula. Sungguh lagi pula tidak baharu Allah Ta'ala. Satu lagu mana panjang lebar tu kita taruh situlah, kita kau panjang semula dah. Dan dikandaki dengan mengenal itu mengetahui serta mengaku putus dalam hati tiap-tiap mukallaf. Kita tak situ kerana masuk ada lagi 15 minit dah, sejam lebih dah. Pakana ni kita nak klik takut lagi dah. Ke 9 lagi nak ke 19 minit. Begitulah malam ni di antaranya dah. Kak ngau sibuk lah orang penonton pada malam ni. Masing-masing lah kita berdoa dengan Allah Ta'ala yang mana kita boleh dengar, kita minta boleh buat amal. Dan lagi pula bila kita sampai kepada orang lagi. Sama tara daripada kita nak beradu pada malam ni tu, nak builah satu amalan
untuk dari penutung hak pandak-pandak. Dah, amal gapo? Amal yang berat timbangnya. Kita ni kena timbang di akhirat esok. Dah, wajib. Quran pun royak, hadis pun royak. Kamu dia timbang amal pada katalah kalau berat kebajikan ibu bapa, insya-Allah kita sergalah. Fa huwa fi 'aishatir radiyah. Maka tempat balas saya dak lekada doa itu ayat ni dah serga. Sebaliknya kalau kita ringi kebajikan berat kejahatan fa ummuhu hawiyah. Dalam neraka hawiyah. Dan ada pun kalau sama berat kebajikan antara apa nama ni dengan kejahatan gi sama berat. Ahok ni kata setengah selamat lagi itu happen kumurah dia kita pergi dalam syurga juga. Ada kata Nabi Muhammad tolong. Kalau sama berat. Ada pun kalau gi berat kejahatan tambah lagi kejahatan maksiat siapa jadi kafir. Allah hak tu tak ada apa-apa, tak ada hari dah nak masuk syurga. Habis kena jaga molek. Imej Islam kita kena jaga molek. Dan setan nanti nak tipu lebih-lebih lagi tika nak mati. Ingat molek pun tu. Maksiat kalau siapa jadi kafir, hak ni tak temu syurga pas bila. Kalau maksiat tapi tak ada jadi kafir, hak ni dorang panggil duduk di atas tastamati asillah. Tastamati apa nama ni? Tastamasi atillah. Hak ni duduk buah kanak ke Tuhan. Kalau Tuhan nak menyesal, tak ada apa engkau janji lagu tu. Kalau kita jahat kejahatan, kalau berat kejahatan. Kalau asal Tuhan nak bubur syurga, tak ada apa atas kemurahan dia. Kalau Tuhan nak boleh neraka, kita makan reba, kita makan taruh orang, kita makan duit haram, kita nego tak molek. Okey, kita ngupak orang, kita tinggal sembahyang, zina, mabuk, bunuh orang. Tuhan nak boleh neraka, tak ada apa dalam keadilan dia. Sebab kita berat dosa. Tapi kalau rasa nak kemurahan dia, tak ada apa. Orang tinggal semaya tu nak bos syurga, kerana email dia ada. Tak ada apa kemurahan dia. Atau maksiat tak jadi kafir. Kalau maksiat kafir, tak nak kecek dah. Kalau dia penutup dikasih semua, ni satu amal daripada hadis Nabi. Benar tak ada payah, tak ada panjang. Kalau tak sewa amal lagi, tak ada arah lah. Bila-bila duduk tak kereta boleh. Bila-bila nanti gimik ikan pun boleh. Buat amal. Nah, bila-bila kita gingai ikan mak tokai we, mak soto we, boleh. Mana? Tengok Nabi kata dah. Nabi katanya kalimatan khafifatan fil lisan. Dua kalimah ni Nabi katanya ringi ya sebut pada lidah. Ingat molek pun tu. Ringilah sebut pada lidah Nabi kata. Tapi sungguh pun ringi sebut pada lidah wasaqilata fil mizan. Dua kalimah ni berat pada timbangan. Dengan molek penutup kita ni hak ni makan lepas pada mati hak ni. Nah, hak ni makan lepas pada mati. Ringi sebut pada lidah dua kelimah ning tapi berat pada timbangi. Wa habibatan ila rahman, dan dua kelimah ni pula Allah Taala kasih. Allah dia Tuhan kasihlah penutup tak ada dah. Makhluk ni kasih semua sutai dunia dengan kita, tapi dia Tuhan benci, Tuhan murka. Dan orang benci belakang sutai dunia dia Tuhan kasih syurga. Wa habibata ila rahman, dan dua kelimah ni penutup Allah Taala kasih, Allah Taala sayang. Dua kelimah ni. Mana kelimah mana? Berarti molek. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu dua tu. Subhanallah satu kelimah, subhanallahil azim satu kelimah. Dua kelimah ni. Pak dia kata berat. Habis Nabi kata kalimatan khafifatan. Dua kelimah ni ringi. Fil lisan yang sebut pada lidah. Berat tak penutup? Tak berat. Tapi nak boleh amal, ingat taufik Tuhan lah. Ni amun nak uwi pada malam ni dah. Pakat buat amal lah. Kerana berat pada timbang ni. Wasaqilata fil mizan. Dua kelimah ni berat pada timbang ni. Allah, kita kena naik kilo Tuhan, nak kilo. Maka kalau kita gaji sebuah ni berat pada timbang ni. Nah, kita nego nak pada berat lah, peserta pun nak kau kilo, dokor pun nak naik kilo. Nah ke? Mari jual kerak lah dah nak kilo buah nak batu jari-jari. Nak kau kilo sangat naik. Allah, tengok sehari kedua mari ikan gapo ikan ayo. Dah, ikan ayonya wi 18 kilo setengah. Besarnya sedekah wi pada orang makan tu. Apa dia tu buka mata hati sekelamin orang nara sebut nama-nama lah. Tengok tu nak kau berat. Semua segala kita menego pun nak kau berat lah kau. Tapi kena kita boleh tak fikir amalan kita di akhirat esok kita tak kelo nak wi berat kebajikan.
Hanya setengah pada kita nak boleh amal, benda tak ada payah, benda tak ada jadi cemas, boleh bawa ketika duduk tas kereta, kita boleh ada akik ikan, boleh ada akik kerak, boleh ada puting rokong, boleh ada ngai ikan, pak ikan apa nama ikan lapar apa nama ni, ekor merah, ikan lapar ekor biru, boleh ada jahit. Dah. Boleh kita duk jual mari, tok JA tu, bacalah. Kalau dia mau duk baca dah, tapi kita peringat sekali lagi. Dah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Tu mak TOT dah. Tu sai-sai kita belaka tu, pada ngaji belaka tu, peringat lama tak dengar. Duk dengar tu dah tahu dah. Tu Muhammad dengan Aisyah. Oh, nama molek benar dah. Tu nak ayat atas penutup dikasih semua yang pesan pada malam ni, boleh buat amal lah. Berat pada timbang ni. Nah, kalimatan khafifatan fil lisan. Nah, lagi pula wasaqilatan fil mizan wa habibatan ila rahman. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Insyaallah dah penuntun kasih semua, hak ni mudah kita bawa lah tiap-tiap hari bawa lah. Supaya kita klik pada akhirat esok timbangnya berat kebajikan, insyaallah balas selega nanti di akhirat. Begitulah malam ni sikit banyak. Dah ada silap gapo adalah daripada nafsu hamba sendiri. Dan yang baik yang comel pada hidayah taufik Allah Ta'ala, sama-samalah kita bakal boleh beramal, sama-sama kita bakal bikin bak semaya tadi, dan bak itikad kita ngajilah cara kenal Tuhan tu lagu mana, insyaAllah kita akan sama minggu depan. Lepas tu 2 kelimah ni kita ingat boleh kita buat amal dalam hadis Nabi Goyak, berat pada timbangi di negeri akhirat esok. Begitulah malam ni amu sudah ngelapar beliau. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu alam. Ada apa lagi? Ada yang mau komen? Jadi masalah adanya apa nama ni dah ada yang memari tanya soal masalahnya, masalah semai sunat rawatib. Sunat rawatib tu adanya orang sunat orang tua katakan sunat kapit fardu. Dah sunat kapit fardu ni makna nak ayat kata gak ialah sunat ada qabliyah ba'diyah, ada ghair muakkad, ada pula hak muakkad. Kama dia hak ni amun nanti kecek minggu depan. Hak sat ni mador dengan kosak saya. Murtabak yang tamu, murtabak yang keduanya mada dengan kosak dengan ta'yin. Masuk sunat rawatib. Aku semaya sunat Isya belum. Kata apa belum tak sah tu. Hak tu dia panggil ta'yin. Aku semaya sunat Isya ba'diyah atau orang panggil kamadiyah. Hak ada semaya fardu, hak ada ba'diyah qabliyah. Ada pun hak semaya tak ada ba'diyah. Dah, supaya semai sunat subuh. Hak tu tak ada apa dah. Saja aku semai sunat subuh. Dah. Ada pun ada ba'diyah qabliyah supaya zuhur tu kenapa boh? Aku semai sunat zuhur ba'diyah. Aku semai sunat zuhur qabliyah. Begitulah caranya rekas-rekas saya. Nak lebih lanjut nanti insya-Allah minggu depan ambo akan sampai setuh di situ. Murtabak kelah yang keluar semaya mada dengan kosak dengan ta'yim. Hai masuklah sunat mutlak, sunat apa nama ni, sunat rawatib dah. Sunat raya, sunat gapo tu. Molek tanya oleh beliau dah. Minggu depan kata duk zupo, amba bersama pula kecek murtabak yang keluar mada dengan kosak dengan ta'yim. Anu hurai situ tu. Lepas so baru dah, iaitu murtabak yang tamu mada dengan kosak sebagaimana yang kita maklum yang terlepas tadi. Ada dah. Ada lagi? Tak ada dah gitu dah. Baiklah kita sama-sama berdoa insya-Allah wishat wal afiyah, panjang ke umur, mudah rezeki dah. Dapat kita boleh beramal dengan Allah Taala sepanjang masa lagi. Wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma khtim lana bismil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma in a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Fallahu khairun hafiza, fallahu khairun hafiza, wa
huwa arhamur rahimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'un alim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ashabil huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum man wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Allahumma amin. Allah faham beli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa